Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Laili. Baiklah, hari ini Cikgu akan mengajar kamu bahasa Melayu menggunakan modul 2. Hari ini hari Rabu bersamaan dengan 17 Februari 2021. Okey, tugasan yang perlu kita buat hari ini adalah menggunakan lembaran kerja bermula dengan muka surat 10 hingga 11 dan juga muka surat 31 hingga 32. Baiklah, sebelum kita mulakan mata pelajaran bahasa Melayu kita pada hari ini, Cikgu akan menerangkan sedikit tentang objektif yang perlu kamu tahu selepas sahaja kamu mempelajari topik pada hari ini. Di akhir pembelajaran dan pengajaran pada hari ini, murid-murid dapat membaca, memahami dan mencatat maklumat berdasarkan bahan yang telah disediakan oleh guru. Yang kedua, murid dapat memahami kepentingan membeli barangan buatan manusia. Murid dapat membaca petikan, memilih dan bulatkan jawapan yang betul berdasarkan teks yang diberikan. Dan yang terakhir, murid dapat membaca dan menyalin semula ayat yang diberikan dengan tulisan yang kemas dan betul. Baiklah, kita tengok lembaran kerja yang pertama. Okey. Untuk lembaran kerja yang pertama ni, kita lihat di atas ada ruangan kosong untuk kamu menulis hari dan juga tarikh. Okey, dekat situ wajib untuk kamu isikan terlebih dahulu sebelum kamu meneruskan membuat latihan. Okey, kalau di sini hari apa hari ni? Hari Rabu. Okey, kalau kamu tengok hari Rabu yang dah cikgu tuliskan di sini. Okey, di permulaan huruf untuk perkataan Rabu, cikgu tuliskan dengan huruf apa? Besar dan diikuti dengan huruf kecil. Okey, jadinya kamu perlu tahu ya, untuk setiap kali permulaan perkataan, kamu wajib menulis dengan huruf besar. Jangan tulis huruf kecil sampai habis, salah. Okey, dan juga seterusnya kamu perlu tulis tarikh. Okey, kalau hari ini tarikh 17 Februari 2021. Okey, seterusnya apabila kamu selesai sahaja menulis hari dan juga tarikh, okey, kamu wajib membaca arahan. Okey, baca sama-sama dengan cikgu. Baca, fahami dan catat maklumat di dalam jadual. Okey, apa maksud dia? Maksud dia, kamu perlu membaca petikan yang terdapat di dalam kotak ini. Okey, selepas membaca, kamu kena fahamkan. Fahamkan ceritanya. Okey, kerana apabila kamu dah faham ceritanya, senang bagi kamu untuk melengkapkan maklumat yang terdapat di dalam jadual. Okey, di sini terdapat maklumat yang diminta untuk kamu melengkapkannya. Okey, contohnya makanan dan minuman, wang keluar, alat tulis wang keluar dan juga tabung wang keluar. Maksudnya dia memerlukan jumlah wang yang keluar untuk perkara-perkara tersebut. Okey, semuanya terdapat dalam petikan. Jadi kamu fahamkan dan bila dah faham, kamu lengkapkan tempat kosong. Okey. Baiklah. Lembaran seterusnya, okey, kamu seperti biasa ya, kamu yang pertama, apa yang perlu kamu buat? Menulis hari, kemudian menulis tarikh. Okey, bagus. Kalau yang dah faham, okey, bagus. Tulis hari dan tarikh, kemudian baru baca arahan. Okey, arahan di sini, padankan gambar dengan ayat yang sesuai. Okey, kamu ada berapa gambar dekat sini? Okey, pandai. Ada 3 dan ada berapa ayat yang cikgu bagi dekat sini? Okey, bagus. Pandai. 3 gambar dan juga 3
ayat. Maksudnya setiap gambar ada pasangan ayat dia. Okey, kamu kena perhatikan gambar, kemudian kamu cari ayat yang sesuai dengan gambar. Macam mana nak cari? Kamu kena baca. Okey, contoh gambar yang pertama. Apa ayat yang sesuai dekat sini? Okey, yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Kamu cari. Boleh? Bagus. Selesaikan. Seterusnya, lembaran yang ketiga. Okay. Macam biasa, perkara pertama yang perlu kamu buat, apa dia? Okey, tulis hari. Dan yang kedua, tulis tarikh. Okey. Dah siap tulis? Okey, bagus. Kalau dah siap, kamu perhatikan. Okey. Siapa tahu ini gambar apa? Tahu tak? Okey, ini gambar Upin dan yang ini gambar Ipin. Suka kan tengok cerita Upin Ipin? Baiklah, Upin dan Ipin ni, okey, kenapa cikgu bagi gambar Upin dan Ipin? Kamu tengok dekat bawah dia. Apa yang cikgu tulis pula? Okey, belilah barangan buatan Malaysia. Okey, kenapa tu? Kenapa perlu kamu membeli barangan buatan Malaysia? Okey, boleh bagi cikgu contoh tak? Contoh-contoh barangan buatan Malaysia. Okey. Okey, bagus. Okey, kemudian kalau kamu dah tahu contoh-contoh barangan buatan Malaysia, okey, cikgu nak kamu warnakan gambar Upin dan Ipin dengan cantik, kemas, kreatif. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan gambar yang telah cikgu warnakan. Boleh? Okey. Baiklah, ini adalah hasil lukisan yang dah cikgu warnakan. Okey, cikgu harap kamu boleh buat lebih baik daripada cikgu. Okey, cuba kalau kamu tengok belakang dia, cikgu dah tambahkan gambar. Kamu juga boleh tambahkan apa-apa sahaja gambar asalkan gambar tu berkaitan dengan Upin dan Ipin ataupun berkaitan dengan slogan kita. Okey, cuba tengok slogan kita apa? Belilah barangan buatan Malaysia. Okey, makin banyak kamu tambah lukisan di belakang ni, makin kreatif dan makin cantik hasil yang kamu dapat. Okey, cuba ya. Seterusnya, lembaran kerja yang keempat. Seperti biasa, apa yang perlu kamu buat? Baiklah, pertama sekali kamu perlu menulis hari dan juga kamu perlu menulis tarikh 17 Februari 2021. Kemudian kamu baca arahan yang telah disediakan. Okey, baca sama-sama dengan cikgu boleh? Baiklah, tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kamu perlu menulis jawapan di dalam kotak-kotak yang telah cikgu sediakan. Di sini adalah kotak-kotak jawapan. Nak tulis jawapan apa cikgu? Baiklah, kita tengok soalan yang pertama. Kalau kamu dapat baca di sini, siapakah yang paling tinggi di rumah anda? Jadinya, di sini kamu perlu, ataupun tugasan kamu adalah mengumpulkan semua ahli keluarga kamu dan lihat siapa yang paling tinggi. Di dalam rumah kamu ada siapa? Ayah, ibu, adik, kakak dan juga abang. Okey, kamu lihat siapa yang paling tinggi. Kumpulkan mereka, bariskan atau beraturkan mereka dan tengok. Kamu perhatikan sendiri siapa yang paling tinggi. Dan jika dah dapat jawapan, contohnya ayah. Biasa ayah yang paling tinggi kan? Okey, tuliskan jawapan ayah di ruangan yang telah cikgu sediakan. Okey, kemudian tengok soalan yang kedua.
Okey, siapakah yang paling rendah di rumah anda? Okey, kalau tadi kita cari siapa yang paling tinggi, sekarang kita cari siapa yang paling rendah. Dan jika dah dapat jawapan, okey, kamu tulis di petak kosong di bawah. Dan seterusnya soalan yang ketiga, siapakah yang kedua tertinggi di rumah anda? Okey, yang pertama tertinggi siapa? Yang kedua yang tertinggi siapa? So, kamu ambil jawapan yang kedua tertinggi dan tuliskan di dalam kotak yang telah cikgu sediakan. Faham? Baiklah, lembaran yang seterusnya seperti biasa. Pertama sekali kita akan tulis hari dan juga tarikh. Okey, selesai saja menulis hari dan juga tarikh. Kita baca sama-sama arahan yang terdapat di dalam lembaran kerja kamu ni. Okey, tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan. Okey, maksudnya kamu kena menulis jawapan di dalam kotak yang telah cikgu sediakan. Baik, kita tengok. Contoh yang pertama, berapakah ketinggian anda? Okey, dia tanya, berapa ketinggian anda? Maksudnya, berapa tinggi kamu? Okey, biasa kita ukur tinggi dalam sentimeter. cm adalah sentimeter, so tak perlu ubah apa-apa. Jadi, contoh kalau ketinggian kamu 100 sentimeter, apa yang perlu kamu buat? Kamu tulis nombor 100. Okey, cikgu ulang. 100. Kamu tak perlu tulis perkataan. SERATUS tu 100 tak perlu. Kamu cuma tulis nombor 100, bermaksud 100 sentimeter. Okey, begitu juga dengan nombor 2, berapakah ketinggian ibu anda? So, kamu kena bertanya dengan ibu awak, berapa tinggi ibu? Dan tulis jawapan di dalam kotak yang disediakan. Dan sama juga dengan soalan yang ketiga, berapakah ketinggian orang yang tertinggi di rumah anda? Okey, berapa orang yang paling tinggi? Berapa sentimeter? Berapa sentimeter orang yang paling tinggi? Kalau tadi kamu cakap ayah kamu, okey, kamu tanya ayah kamu, berapa sentimeter? Okey, dan kamu tulis di bawah. Okey, faham? Okey. Lembaran yang seterusnya, baiklah, macam biasa, kamu perlu tulis hari dan juga tarikh. Kemudian, kamu baca arahan. Baca petikan, kemudian bulatkan jawapan yang sesuai. Okey, apabila kamu dah habis baca petikan yang terdapat dalam kotak ni, kamu perlu membaca soalan. Okey, terdapat 2 soalan berdasarkan petikan yang cikgu bagi ni. Baiklah, bila kamu selesai sahaja membaca soalan, kamu perlu mencari jawapan. Jawapannya ada pada A atau B atau C ataupun pada huruf D. Jadi kamu pilih salah satu sahaja jawapan yang betul dan tepat, kemudian kamu bulatkan. Begitu juga dengan soalan yang kedua, kamu baca soalan, siapakah orang yang paling rendah di rumah Ali? Okey, jawapannya ada di dalam petikan. So, kamu pilih dekat sini, sama ada A, B, C ataupun D. Okey, kalau kamu dah dapat jawapan dia, kamu bulatkan sahaja. Hanya satu jawapan cikgu perlukan untuk setiap soalan. Jangan buat 2 atau 3. Baik, faham? Baiklah, ini adalah lambaran kerja kita yang terakhir. Okey, seperti biasa, perkara yang perlu dan wajib kamu buat adalah menulis hari dan juga menulis tarikh. Kemudian kamu perlu membaca arahan yang diberikan. Baca dan salin semula ayat di bawah dengan kemas dan cantik. Maksudnya dengan tulisan yang kemas dan juga cantik. Okey, cikgu baca ayat yang pertama. Ayah saya orang yang paling tinggi di rumah. Ayah saya orang yang paling tinggi di rumah.
Baiklah, kamu salin sahaja, ikut sahaja ayat yang telah diberikan di atas. Ayah, saya, orang yang paling tinggi. Okey, tak muat kan? Okey, kamu tulis di baris yang kedua. Di rumah. Okey, titik. Perlu buat tanda titik menandakan ayat kamu tu telah tamat ataupun sudah habis. Okey, perkara yang penting sangat untuk cikgu tegaskan di sini adalah apabila kamu menulis, kamu perlu mengikut tanda baca yang betul. Contoh macam tadi yang pertama cikgu dah bagi tahu tentang tanda titik. Okey, ataupun tanda noktah. Sekarang untuk huruf yang mempunyai ekor. Contoh huruf Y, huruf G, huruf apa lagi yang ada ekor? Huruf J. Okey, perlu ditulis di bawah garisan. Ekornya perlu berada di bawah garisan. Jangan tulis semuanya berada di atas garisan. Di situ sangat penting untuk membezakan huruf besar dan juga huruf kecil, terutama kalau kamu menulis huruf P. Okey, kalau kamu letak tiang P ataupun batang P di atas garisan, contohnya paling. Ini menunjukkan P besar. Kalau kamu letakkan tiang ataupun batang P di bawah garisan, ia menunjukkan P kecil. Okey, sekarang kita perlukan P besar atau P kecil? Okey, P kecil. Jadinya batang P perlu berada di bawah garisan. Okey, kalau kamu gariskan juga perkataan yang cikgu bagi di atas, kamu akan dapat tengok huruf-huruf yang mempunyai ekor dan juga batang yang ke bawah dia akan berada semua di bawah garisan. Okey, kamu perlu ingat menjadi satu kesalahan jika kamu meletakkan ekor untuk setiap huruf yang ada di bawah ni di atas garisan. Okey, faham? Okey, tulis dengan kemas dan cantik ya. Baiklah, sekian terima kasih dari cikgu dan selamat belajar.